Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurai Zanzi yang akan terus memberi tanpa nanti, tanpa tapi dan tanpa henti. Apa khabar semuanya? Masya Allah, tabarakallah. Tiba waktunya untuk kita mengetahui makna tersenyum yang sebenar-benarnya. Tersenyum, tersenyum, tersenyum. Kenapa tersenyum? Kenapa judul ini yang diambil untuk menjadi channel Telegram saya setelah saya berehat 5 bulan? Tersenyum. Tiba waktunya untuk saya memberikan formula ini kepada anda. Masya Allah, formula ini adalah benar-benar hadiah dari Allah buat saya untuk disampaikan, untuk di-share, dikongsi bersama-sama insan-insan yang memerlukannya. Alhamdulillah, secara peribadi saya telah menjalani, melakukan, mengamalkan formula ini bertahun-tahun lamanya. Dan formula ini selama ini di-share di dalam mentoring program. Mentoring program, adik-beradik mentoring kursi sudah familiar dengan formula ini. Sama ada adik-beradik mentoring batch 1, batch 2 atau batch 3. Dan ramai sekali minta agar mentoring batch keempat diwujudkan. Namun mentoring terakhir adalah pada tahun lepas. Kecuali gathering kami di ladang alam warisan untuk berkuda dan memanah ketika itu. Masya Allah, tabarakallah. Siapa yang ingin belajar berkuda dan memanah, silakan bertemu dengan adik-beradik mentoring juga, iaitu Tuan Akmal Dahlan, iaitu juara pemanah berkuda nombor 1 dunia. Masya Allah. Dan bahkan beliau menghadiahkan saya seekor kuda yang sangat cantik, namanya Pantera. Masya Allah, dihadiahkan pada hari kedua ketika dia menjadi peserta SWS di Terengganu tahun lalu. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Akmal. Apa khabar ya Pantera itu? Dan sepatutnya tahun lepas kuda itu diberi nama baru kerana dah bertukar tuan kan, kerana saya menjadi tuannya. Namun kita belum pilih, dah ramai sangat orang menyertai peraduan untuk memberi nama kuda itu. Tunggu insya-Allah saya dengan tuan guru saya, murabi saya Abuya memilihnya, dan insya-Allah akan dinamakan dalam masa terdekat. Insya-Allah kita usahakan tahun ini juga. Rindu sangat. Jadi siapa nak memanah, nak berkuda, silakan kontak Tuan Akmal Dahlan ya. Dia merupakan adik-beradik mentoring juga. Masya-Allah, tabarakallah. Baiklah. Formula tersenyum. Anda pasti tak sabar nak faham kan? Kenapa T huruf besar? Kenapa S huruf besar? Kenapa M huruf besar? Sampaikan ada yang panggil TSM. Ada yang menyebutnya TSM. Namun sebenarnya tersenyum. Okey. Jadi tersenyum ini adalah formula yang Allah anugerahkan pada saya pada satu ketika sangat saya memerlukannya, dan langsung saya membentuknya menjadi tersenyum. Jadi T bermakna terima, S bermakna serah, M bermakna minta. Jadi saya jadikan dia dalam bentuk formula, maka untuk memudahkan kita mengingatinya. Jadi dah ready sangat ni? Okey, baiklah. Selama ini hidup kita ada waktunya kita rasa sangat susah. Ada waktunya kita rasa sangat sulit. Ada waktunya kita rasa tak mampu nak menjalani hidup ini dengan segala ujian, dengan segala permasalahan, dengan segala isu yang datang kadang-kadang bertubi-tubi dalam hidup kita.
dan kita kadang-kadang stuck, tak tahu nak buat apa. Bahkan kita cuba minta tolong sana dan sini, namun tidak selesai. Bahkan semakin teruk dan makin menghimpit kita. Pernah anda lalui itu? Pernah anda lalui saat-saat sukar itu? Saya pernah melaluinya. Sama juga jika anda pernah melalui hutang. Hutang yang banyak dalam hidup anda, yang mungkin bertahun-tahun hutang itu tidak selesai. Saya pernah melalui saat-saat itu dan memang sedih. Apatah lagi ada hutang yang tidak, atau bukan kita yang buat, atau bukan kerana salah kita, atau kita mengalami kerugian, namun kita tetap harus membayarnya. Kita dicaci maki, kita dihina, kita diejek, kita difitnah dan sebagainya. Oh ya Allah, Allah aja tahu. Dan saya juga pernah melaluinya. Dan banyak lagi isu-isu yang lain, masalah lain yang ramai orang lalui. Masalah dalam hubungan, masalah dalam pekerjaan, masalah dalam kehidupan keseluruhannya. Dan saya perlu menyebut perkataan masalah. Walaupun sebenarnya dalam kamus hidup saya, perkataan masalah itu sudah tidak ada. Namun, saya izin untuk menyebut dalam formula tersenyum ini kerana untuk anda mudah faham apa yang saya sampaikan. Alhamdulillah, seiring waktu setelah saya mengamalkan formula tersenyum ini, yang Allah berikan idea ini, saya melihat perubahan yang drastik dalam hidup saya. Saya melihat hutang saya yang beratus ribu, yang bertahun-tahun lamanya tidak selesai, lunas, selesai dengan begitu cepat. Saya melihat semua ujian, masalah yang datang menyebabkan saya menjadi tenang setelah tersenyum. Dan apatah lagi bila saya melihat ia juga proven, berkesan kepada orang-orang lain, especially kepada pelajar-pelajar mentoring. Yang paling saya ingat adalah salah seorang pelajar saya, Farah namanya. Farah merupakan founder Mahligai Kreatif. Sangat terkenal ya namanya, Mahligai Kreatif. Bahkan beliaulah yang menguruskan Glam Hall sekarang. Allahu Akbar. Dan banyak bisnes lagi. Farah antara orang yang suka sangat dengan formula tersenyum. Bahkan dia selalu sebut, Coach, lepas Farah buat TSM kan, comel kan, dia lah yang beri nama TSM tu. Dan beberapa lagi lah yang tak mampu saya nak sebutkan, yang pelajar-pelajar saya yang suka dengan tersenyum ni ramai sangat, yang memang tak mampu nak sebutkan. Antaranya Rina Saleh, suka sangat. Dia suka sangat dengan formula tersenyum ni. Antaranya Iza Yusof, MJ Mak Jerung tu kan, pakar keuangan kita. Dia pernah voice note saya, dia suka dengan tersenyum. Lagi ramailah ya, tak mampu nak sebutkan kat sini. Ika Bunda Milk kan, suka juga tu. Kadang-kadang pernah ketika Ika membantu ketika program trainer pula, program selling without selling. Kenapa sebut trainer ni? Okey, adakah Allah suruh saya buat lagi trainer? Tunggu. Okey, Ika Bunda Milk tu pernah tau. Ketika itu saya sedang hadapi satu isu. Saya cakap macam mana ya Ika? Dia langsung cakap saya, Coach, TSM Coach? Apa? TSM Coach? Oh, tersenyum. Bayangkan dia yang ingatkan saya. Coach ni ramailah. Apa ni? Syaril, Syaril dengan N tu suka bagi buah. Bila nak bagi buah fresh lagi kat saya ni? Apa khabar mereka semua ya? Dah lama saya tak jumpa, rindu mereka ni. Ramai tak mampu, maaf ya, jangan kecil hati adik-beradik mentoring. Kohzi tak sebut pun nama kita. Ingat, cuma tak tersebut lah. Kalau nak sebut memang rakaman ni habis dengan menyebut nama je. Anda dalam ingatan saya. Kuang. Okey, so berbalik kepada tersenyum.
Berbalik pada tersenyum itu, formula tersenyum itu. Jadi kenapa selama ini masalah kita ni tak selesai? Kenapa ujian dalam hidup kita ni bertimpa-timpa? Kenapa isu tak pernah selesai, tak settle? Dan kenapa kita stuck? Okey, apa yang membuatkan saya terinspirasi dan akhirnya menciptakan dengan izin Allah, terilhamkan dengan izin Allah formula tersenyum ini? Okey, adalah kerana saya ingat lagi apa yang ulama dunia yang sangat dihormati, A'agim kan, tahu kan A'agim, ulama A'agim yang saya ulama A'agim yang saya sangat hormati ya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allahu Akbar. Saya ingat lagi pernah beritahu, masalah ni atau ujian hidup ni kenapa sulit kita lalui? Kenapa? Kerana kita tak dapat bantuan Allah. Sulit atau besar sangat ujian ini apabila tanpa pertolongan Allah. Namun besar mana pun ujian, sesulit mana pun keadaan, dengan pertolongan Allah dia akan menjadi mudah. Saya ingat lagi ada tanya, masalah yang kita hadapi di dunia ini, ujian yang kita hadapi di dunia ini, apa beza dengan ujian di sekolah atau ujian di universiti? Anda tahu apa bezanya? Nak tahu? Okey. Jawapannya dia berbeza. Kata dia sangat berbeza. Kalau ujian di sekolah atau ujian universiti atau ujian untuk naik pangkat atau ujian untuk lulus sesuatu perkara di dunia ini, contoh untuk kita naik ke tingkat yang seterusnya dalam kelas, ke pangkat seterusnya dalam pekerjaan, dari sekolah nak masuk universiti atau nak lulus ujian di universiti atau di sekolah. Okey, ujian itu kita perlu selesaikan sendiri. Kita perlu jalani sendiri. Kita tak boleh serahkan pada orang lain. Mana boleh ujian kita serahkan pada cikgu sekolah kita? Betul? Mana kita boleh serahkan pada profesor kita masa universiti? Mana kita boleh serahkan pada pensyarah kita? Mana kita boleh serahkan pada kawan kita? Mana kita boleh serahkan pada bos kita? Dan sebagainya. Namun ia berbeza dengan ujian yang Allah berikan dalam hidup kita. Itu bezanya. Ujian yang Allah berikan dalam hidup kita, kita tak perlu selesaikannya. Apatah lagi nak selesaikan sendiri. Memang taklah. Jadi bezanya, ujian dekat sekolah kita kena buat sendiri, ujian dekat universiti kita kena buat sendiri, ujian nak naik pangkat kita kena buat sendiri dan sebagainya. Kita tak boleh cakap macam ni. Kata kita tak boleh cakap, wahai guruku yang bijaksana, wahai guruku yang pandai, maka gurulah yang selayak-layaknya menjawab soalan peperiksaan ini, menjawab ujian ini. Maka saya serahkanlah ujian ini pada guru. Tolonglah guru jawabnya. Itu cakap lebih kurang ya. Maka kalau kita buat macam tu, guru kita akan cakap macam ni, wahai muridku yang sudah error, kata dah tak betul, silalah kau masuk dalam tanjung rambutan. Itu saya tambah sendiri. Betul kan? Kita tak boleh, kita kena selesaikan sendiri. Namun ujian yang Allah beri semua ni dalam bentuk hutang, dalam bentuk kesakitan, kesedihan, fitnah dan apa-apa sajalah, kita perlu menyerahkannya kepada Allah. Kita perlu menyerahkan pada Allah, bukan kita yang selesaikan. Isu yang menjadi besar ni kerana kita selesaikan sendiri. Kita tak mampu. Kita ni lemah. Tak tahu apa-apa. Jadi, kita harus serah pada Allah. Duhai Allah yang maha baik. Duhai Allah yang bijaksana, duhai Allah yang menciptakan dunia ini, duhai Allah yang menciptakan seluruhnya.
Allah lah yang mampu selesaikan semua ini. Allah, saya serahkanlah pada Allah untuk selesaikannya. Lebih kurang dari apa yang saya faham, dari apa AA cakap. Jadi, masalah kita yang paling besar adalah sombong. Kita ni nak selesaikan sendiri, sedangkan kita ni jahil, fakir, lemah, hina. Maka kita harus serah pada Allah. Namun, tak boleh dengan serah saja kalau kita tak terima. Sesuatu yang Allah beri, bila kita tolak, kita nak lari ke mana? Jadi kita kena terima selagi kita lari dari masalah, selagi kita lari dari ujian ni, selagi kita cuba juga nak selesaikan sendiri, selagi kita minta tolong makhluk yang lain, manusia yang lain pula, suami, isteri, orang-orang sekeliling dan sebagainya. Selagi itulah tidak akan selesai semuanya. Dahlah kita selesaikan sendiri, tak serah pada Allah. Dahlah kita tak terima, lepas tu tak minta pula. Tak minta pula Allah selesaikan. Tak minta pula Allah angkat semua kesedihan. Tak minta semua Allah hilangkan. Sombongnya kita ni. Maka itulah formula tersenyum. Faham? Anda perlu faham ni. Sebab malam ni anda perlu buat task yang pertama anda. Anda perlu buat tersenyum. Sebelum anda letak jawatan, anda perlu buat tersenyum dulu. Jadi anda perlu faham bila masa nak buat. Sabar. Don't worry, saya akan guide satu-satu. Dengar dulu, fahami dulu formula tersenyum. Lepas tu dengar dulu, fahami dulu apa letak jawatan. Nanti barulah anda akan terima audio seterusnya. Apakah yang anda perlu lakukan step by step malam ni. Malam ni, waktu tahajud malam ni adalah penentu. Sama ada jenis ini, pintu pertama jenis ini, adakah anda masuki atau tidak. Jika anda tidak buat atau gagal melakukannya apa yang anda patut lakukan malam ini, waktu tahajud malam ini, maka sebenarnya anda belum pun masuk pintu ke perjalanan program 21 hari kita. Kita dah mula ni. Kita dah mula pun ni. Dengan memahami formula semuanya, ini sudah day one kita. Day one. Hari pertama kita. Faham ya? So, formula tersenyum itu sekali lagi, bila anda ingat tersenyum, anda senyum dan anda ingat T huruf besar, S huruf besar, M huruf besar. Apa itu? Terima, serah, minta. Jadi tanya diri anda sekarang. Saya nak tanya ni orang yang berhutang banyak ni. Banyak ke sikit. Saya nak tanya anda, agak-agaknya kenapa belum selesai hutang tu? Barangkali tak selesai hutang tu sebab macam saya ni sombong dulu. Nak selesai sendiri hutang tu. Memang taklah beratus-ratus ribu. Income berapa je masa jatuh tu. Tak ada apa-apa dah. Tinggal baju dan buku je. Nak sara hidup pun tak mampu. Nak selesaikan hutang macam mana? Namun sombong nak settlekan sendiri juga. Namun setelah saya lakukan tersenyum, saya terima hutang tu. Saya serah semua hutang tu pada Allah. Dan saya minta Allah selesaikan hutang tu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh pula selesai dalam masa sekejap. Itu tentang hutang. Belum lagi tentang yang lain. Tentang masalah-masalah dalam hidup saya dulu banyak sangat. Namun setiap kali ada je ujian, saya terus tersenyum. Saya terus terima, serah dan minta. Tak nak simpan walaupun sehari pun. Kalau boleh dalam masa 1 jam. Jangan pernah biarkan lebih 1 jam. Buat terus tersenyum. Apa saja. Jadi sekarang saya nak tanya anda. Anda dah buat ke tersenyum untuk takdir anda? Untuk kehidupan anda keseluruhannya? Anda dah terima ke? Anda dah serah ke? Anda dah minta ke?
So malam ni waktu tahajud anda kena buat tu, perlu buat tu. Lepas tu tentang suami anda, tentang isteri anda, tentang anak anda, tentang staf anda, ejen, stroki, dropship, pelanggan anda dan sebagainya. Dah buat ke tersenyum? Dan apatah lagi ketika kita langsung ada ujian saat-saat tu juga, ya Allah, saya kalau dengar cerita adik-beradik mentor ini best sangat. Coach mereka kecak, Kozi, ya Allah kan tadi kan kena uji tau Kozi, saya ada ujian ni tau dengan ejen saya ada ujian ni dengan suami saya langsung tersenyum Coach, best sangat. Jadi tersenyum ni boleh dilakukan bila-bila masa, semuanya, yang kisah yang lama ke, ujian lama ke, masalah lama ke, atau baru dapat fresh dari ladang ni, serga dari ladang pun terus buat. Okey, tak apa kalau anda belum faham. Perlahan-lahan namun pasti. Lama-lama dah biasa dah, sikit-sikit tersenyum je coach. Itu tahu pelajar saya cakap saya. Koyo je saya kata, bagusnya diorang ni. Kadang-kadang mereka pula ingatkan saya, tersenyumlah coach. Okey, TSM, tersenyum. TSM tu Farah lah tu yang sebut nama TSM tu. Jadi jangan ikut Farah. Tak salah pun, sebut tersenyum lah. Boleh nak sebut TSM, tersenyum ya. Okey, Farah jangan marah tau. Nanti kalau Farah marah, Farah dah tak hantar lagi nasi biryani kambing yang best tu ke rumah saya. Okey. Semoga Farah dengar ni. Tahniah Farah. Farah masya-Allah dengan izin Allah mencapai jutaan ringgit Allah dalam hidupnya. Tu anda kena kontak dia sendirilah, tanya dia sendiri pengalamannya. Okey, panjang kau nak cerita pasal Farah saja, belum lagi cerita pasal Rina Saleh, belum lagi cerita pasal yang lain-lain, belum lagi cerita pasal N ke Syarif ke mereka semua ni masya-Allah tabarakallah. Belum lagi cerita pasal Kushnia. Belum lagi cerita pasal adik-beradik mentoring yang lain. Banyaklah ya, Karayan lah, Akmal Dahlan lah, Akmal Rashid lah, Faisal, banyaklah yang tak mampu, Cik Shazli, banyak ni tak mampu nak sebutkan semuanya. Okey, ya Allah rindunya mereka semua ya, semoga dapat jumpa lagi dengan mereka. Allahu Akbar, saya ni rindu. Nanti nak buatlah audio rindu ni kan. Okey, berbalik kepada formula tersenyum tadi. Faham ya? Maksudnya setiap kali berlaku apa-apa dalam hidup kita, okey, tak berlaku apa-apa pun kita kena selalu terima, serah dan minta pada Allah. Okey, saya jelaskan satu-satu. Terima tu apa? Terima ni maksudnya apa saja yang berlaku kita kena terima dulu. Sebab Allah kan dah cakap dalam surah Al-Baqarah kan, mungkin baik bagimu namun tidak baik bagimu, mungkin tidak baik bagimu namun baik bagimu. Jadi Allah tahu, Allah plan, namun Allah the best planner. Okey, jadi apa saja yang berlaku, suka atau tidak, kita terima ya, kita terima. Macam hutang kita cakap, Allah saya terima hutang yang telah Allah berikan pada saya ini, Allah saya terima. Terima. Mungkin mula-mula cakap dengan Allah ni pendek-pendek dulu, nanti kau dah pandai, panjanglah cakap. Allah saya terima hutang bernilai 200,000 ni dengan Allah. Saya banyak tau, bukan 200,000 tau. Allah saya terima hutang 200,000 ni, Allah ini berlaku kerana kebodohan saya, Allah saya yang bodoh, saya yang buat macam saya tak sepatutnya begini begitu. Panjang cerita ke Allah boleh. Ataupun kalau tak pandai lagi talk to Allah, mulakan pendek dulu. Allah saya terima hutang yang ada dalam hidup saya sekarang, Allah saya terima. Macam tu. Lepas terima, kita serah. Allah saya serahkan semua hutang ni yang bernilai sebanyak ni kepada Allah. Itu serah. Ini yang ringkas ni ya. Dan saya minta Allah tolong selesaikan hutang ini pada saya, Allah. Cara Allah selesaikan tu jangan tanyalah. Tahulah Allah, tiba-tiba Allah bagi orang PM lah, orang WhatsApp lah, tiba-tiba Allah bagi kita dapat rezeki hujan pula, betul lah hujan rezeki kan, durian runtuh lah, tiba-tiba ada orang bayar hutang kita lah, tiba-tiba kita dapat harta lah, macam-macam lah. Jangan tanya ya, Allah ni, ya Allah banyak jalan yang Allah berikan. Itu simple.
terima, serah dan minta. Okey, ataupun kita tiba-tiba dapat tahu orang mengata kita kat belakang. Kita tahu orang mengata kita kat belakang. Okey, kita dapat tahu tu. So apa yang kita perlu buat? Saya biasa tu. Murid sesama murid kan akan cakap, Coach tahu ada yang ni kan, bagi tahu Coach macam ni. Biasa tu, ya Allah, biasa. Semoga Allah beri hidayah pada mereka. So apa yang saya akan buat? Allah, saya terima Allah, si fulan bin fulan ni kata saya begini Allah saya serahkan Allah si fulan ni pada Allah. Saya serahkan semua yang dia kata tadi ni Allah kepada Allah, dan saya minta Allah tolonglah Allah tolong selesaikan ini, Allah tolong cabut kesedihan ini dari hati saya, dan Allah tolong Allah jelaskanlah kepada dia. Macam tu contoh. Okey, ataupun yang paling best ni, okey, terima apa yang kita nak terima tu, yang kita perlu terima tu. Serah tu, kita serah yang perkara yang kita terima tadi. Namun yang paling best bab M ni, bab minta ni. Minta ni tidak semestinya sama dengan yang kita serah, yang kita terima. Tak semestinya. Contohnya ada orang fitnah kita. Kita kata, Allah, saya terima Allah, si fulan bin fulan fitnah saya, Allah saya serahkan fitnah ini kepada Allah tolong ya Allah, selesaikan untuk saya ya Allah tolong ya. Okey, masa minta tu kita boleh minta tak semestinya berkaitan dengan fitnah tu. Tiba-tiba kita nak tukar, jadi Allah, saya nak minta dengan Allah tolonglah Allah, berikanlah beg LV baru kat saya. Boleh? Berikanlah rumah baru pada saya, Allah berikanlah sale saya pada bulan ni 10,000, Allah. Contoh, boleh, tak ada masalah. Tapi Coach, tak ada kena-mengena dengan fitnah. Tak apa. Saya dulu memang saya selalu minta berkaitan dengan yang saya terima dan serah tu. Tapi lepas tu saya minta yang lain, macam-macam kita boleh minta. Rugilah kalau kita tak minta dan boleh minta banyak. Faham ya? Okey, so jangan risau kalau anda rasa tak faham lagi lah. Tak apa. Lakukan perlahan-lahan, lama-lama dah faham. Dan kalau tak faham kan ada grup Telegram chat tu, Sahabat Tersenyum, tanyalah kat situ. Okey. Dan saya mohon adik-beradik mentoring yang ada kat situ, jutawan, saya tahu ramai jutawan ada kat situ. Janganlah silent reader. Bagilah ilmu-ilmu ya, share ya dekat mereka-mereka yang bertanya. Boleh? Besar pahala kita bantu orang. Jadi terima, serah, minta. Contoh ya, saya bagi contoh lah, katalah suami anda pagi tu sakitkan hati anda. Luka sangat ya. Okey, anda terus TSM, tersenyum, jangan simpan lama-lama. Okey, tengok saya pun dah sebut TSM. Ni Farah lah ni, dia berjaya memasukkan perkataan TSM dalam memory bank coach dia ni. Tu memang nak kena budak tu. Okey, tersenyum tu. Okey, anda terus, Allah, saya terima Allah. Tadi kan suami saya cakap awak ni kan meniaga apa-apa pun tak jadi. Macam tu je lah. Saya terima Allah saya serahkan kembali apa yang suami saya cakap. Saya serahkan pada Allah saya minta Allah tenangkan hati saya. Saya minta Allah biarkan saya lupa apa yang suami saya cakap. Saya minta Allah lembutkan hati suami saya agar menerima apa yang sedang saya usahakan. Allah, saya minta Allah berikan saya peluang untuk buktikan pada suami saya boleh berjaya Allah. Dan Allah, saya minta Allah tiba-tiba hari ini lembutkan hati suami saya biar dia beli emas gelang kat saya satu. Allah, terima kasih Allah. Boleh. Ni saya bagi contoh. Dengan Allah ni manja-manja lah, minta lah. Kan Allah dah kata mintalah denganku, nescaya aku akan berikan. Kalau Allah tak beri lagi, maksudnya belum waktunya atau tidak baik untuk kita. Macam saya ni, biasa dah tersenyum pada Allah pasal mata saya. Dah tersenyum nak jodoh, belum dapat lagi, belum jelas lagi mata ni. Rindunya nak membaca, rindunya nak menulis, dah 5 tahun lebih ni. Namun kita boleh minta dan minta. Namun keputusan untuk beri itu milik Allah mutlak.
Namun kita sebagai hamba ni minta. Allah tu maha kaya. Cuma kita yang miskin meminta. Faham ya? So tersenyum adalah terima, serah dan minta. Masalah besar akan berlaku ketika kita tak terima, lepas tu tak serah dan tak minta. Itulah masalah yang besar. Kitalah kena tanggung seorang-seorang, kitalah kena selesaikannya. Faham ya? Dan sebelum melakukan formula tersenyum, curhat dulu. Curhat tu apa? Curhat tu curahan hati. Curhat tu bahasa Indonesia. Curhat dulu. Sebelum kita lakukan tersenyum, talk to Allah dulu. Kalau belajar dalam selling without selling, talk to Allah. Curhat dulu, cakap dulu ke Allah. Maksudnya kalau anda nak tersenyum, anda nak lakukan formula tersenyum berkaitan dengan hutang. Jadi anda kena talk to Allah dulu. Allah, saya ada hutang saya bernilai begini, saya hutang pada ni, lepas tu saya ada hutang pada bank, saya hutang ni, saya kena bayar begini setiap bulan Allah. Jadi Allah, saya nak lakukan semua ni tersenyum ni. Tak sebut tersenyum pun, saya nak lakukan ini ya Allah. Saya nak terima, saya nak serah, saya nak minta dengan Allah. Allah, saya terima hutang-hutang ni. Ceritalah kat Allah. Saya serahkan pada Allah. Allah selesaikan pada saya Allah. Dan saya nak minta. Minta apa? Faham ya? So sebelum tu curhat dulu, sebelum tu talk to Allah dulu. Contoh nak buat tersenyum berkaitan dengan suami atau mertua. Allah, saya tadi kan ada kecil hati dengan mertua saya. Mertua saya begini Allah. Jadi Allah, saya terima Allah. Cerita, pasal saya serahkan mertua saya bla 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 pada Allah. Saya minta apa? Faham ya? Okey, jadi saya tak mahu terangkan panjang-panjang pada anda. Saya nak memudahkan anda. Cukup untuk anda faham setakat ini ya. Faham dulu, practice kan make perfect ya. Jadi nanti tolong tanya dekat grup tu, ada sesiapa kat situ, tanya pengalaman mereka, pengalaman adik-beradik mentoring yang dah buat tersenyum. Okey, tanya. Kalau mereka lambat balas, maafkan mereka sebab mereka tu jutawan ramainya, mereka tu founder, mereka memang macam tu lah kan, kadang-kadang sibuk. Namun kepada orang-orang yang dapat pertanyaan, yang orang PM jawab lah. Ingat apa Allah kata? Jika ada hamba Allah yang menghidupkan satu jiwa, bermakna dia menghidupkan seluruh jiwa. Jadi dengan anda jawab soalan, dengan anda memudahkan urusan mereka, memberi semangat pada mereka, Allah yang akan bahagiakan anda, Allah yang akan memudahkan anda. Sebab Allah dah kata dah, jika ada hamba-Ku membahagiakan hamba-Ku yang lain, Aku sendiri yang membahagiakannya. Jadi bila anda jawab PM mereka, itu kan membahagiakan. Ya, faham ya? So itu saja ingin saya terangkan. Kalau nak cerita tentang formula tersenyum ni, 3 hari 3 malam pun tak habis. Namun untuk kita mulakan program perjalanan 21 hari tersenyum, fahami dulu seringkas-ringkasnya. Okey semua, selamat mempraktis selamat memulakan journey tersenyum ini. Dah mulakan sekarang dah boleh. Okey, saya nak buat tersenyum pasal suami lah. Okey Allah, saya nak cakap ni, saya nak buat tersenyum pasal hutang lah, saya nak buat tersenyum pasal anak saya lah. Allah, nak cakap sikit, nak cerita ke Allah, anak saya ni Allah, aduh hai, nakal sangat Allah kan maha baik. Allah minta sangat Allah bantu saya, Allah saya terima anak saya ni yang nakal ni. Allah, mungkin ada salah saya dalam mendidik, mungkin saya masa kecil-kecil pun nakal dengan mak saya. Allah, saya serahkan kembali anak saya pada Allah. Allah tolonglah, saya serahkan pada Allah dan saya minta Allah ubahlah anak saya ni supaya menjadi behave dan seterusnya. Dan sebelum curhat tu, permulaan talk to Allah tu, puji Allah lah dulu ya. Allah maha baik, Allah maha bijaksana, Allah ya Rahman, Allah ya Rahim, Allah ya Mujib, Allah ya Hayyu ya Qayyum. Jadi puji Allah sebaiknya bersesuaian lah dengan apa yang kita nak. Kita nak minta
duit yang banyak. Jadi pujilah yang berkaitan dengan itu, kekayaan. Allah ya Ghani, Allah ya Mu'ni, Allah yang maha kaya dan maha memberi kekayaan. Allah, saya ni kan belum lagi kaya Allah, masih lagi menyewa Allah, hutang pun belum selesai Allah. Allah, saya terima kemiskinan yang saya ada ini Allah. Saya serahkanlah kemiskinan pada Allah. Saya serahkan kemiskinan hidup saya ni pada Allah. Saya minta Allah berikanlah kekayaan pada saya Allah. Nampak? Macam tu. Jadi Asmaul Husna tu hafallah, mulakanlah ya, pujilah Allah. Kita pun suka dipuji. Apatah lagi Allah yang maha berkuasa di atas segala-galanya ya. Itu saja dari saya ya. Dengar ini berulang-ulang kali, fahami, hadam betul-betul dan buat. Jangan tunggu nak faham baru buat dan buat ya. Okey? Boleh? Try and adjust. Okey, try and adjust. Bukan try and error. Try and adjust. Okey? Terima kasih semua. Semoga formula tersenyum ini membuatkan anda tersenyum sentiasa. Terima, serah dan minta hanya kepada Allah. Terima kasih. Saya Nora Zanzi. Selamat menyempurnakan jiwamu.